أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi akan bersiaran untuk edisi yang keseterusnya, iaitu menyambung perbincangan kita berkaitan dengan otak kanan pada malam sebelumnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan sebagaimana yang telah kita janjikan sebelum ini, ialah 7 perkara, iaitu perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk menajamkan, mengasah ataupun meledakkan potensi otak kanan yang ada di dalam diri kita sebagai contoh. Baik, sebelum kita bermula membincangkan 7 perkara tersebut, suka saya rewind kembali daripada edisi yang semalam. Kita membicarakan secara simple dan santai umum bahawa otak manusia ini terbahagi kepada otak kanan dan otak kiri, yang mana pembahasan semalam lebih berkisar kepada otak kanan lebih cenderung atau menjurus kepada imajinasi dan khayalan, manakala otak kiri lebih cenderung kepada fakta, logik dan juga rasional. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, ada sebahagian orang-orang mengatakan bahawa, ini juga kita sebutkan secara simple dan umum, bahawa otak kanan ini lebih bersifat kepada sifat kreatif, manakala otak kiri lebih bersifat kepada sifat analitik. Apakah yang dimaksudkan dengan kreatif dan apakah yang dimaksudkan dengan analitik? Kedua-dua benda ini mempunyai komponen-komponen tertentu. Sebagai contoh yang mewakili otak kanan yang kita sifatkan sebagai bersifat kreatif tadi. Antara bentuk-bentuk ataupun komponen kreatif ini ialah gambar, ataupun kita boleh katakan sebagai simbol, ataupun kita boleh libatkan seperti intuisi, ataupun bentuk lagu maupun muzik, ataupun kita kata lain dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk khayalan, dalam bentuk warna-warni dan sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang dinisbahkan sebagai kreativiti. Manakala yang bersifat analitik juga ada komponen-komponen tertentu. Contoh yang selalu dikaitkan dengan sifat analitik ini ialah seperti bahasa verbal sebagai contoh. Ada yang menilai lain seperti nombor-nombor ataupun angka-angka tertentu, logika, matematik, urutan-urutan, penilaian, analitik, analisis ataupun linear dan sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang dinisbahkan kepada sifat analitik tadi. Baik, seterusnya kita akan go on kepada 7 perkara yang ingin kita bahaskan pada malam ini, merujuk kepada perkara-perkara bagaimana kita nak mengasah ataupun menajamkan konteks fungsi otak kanan seseorang manusia.
Sebagaimana yang disebutkan semalam, yang pertama ialah humor, bentuk humor. Baik, humor ini selalu dikaitkan dengan benda-benda lawak, benda-benda lucu ataupun kita sebut sebagai benda-benda simple dan santai. Salah satu, bagaimana keadaan contoh kita ataupun seseorang manusia lain yang sebenarnya dalam keadaan tertentu kita sedang mengasah otak kanan kita tanpa kita sedari melalui humor tadi. Sebagai contoh, kita adakan pertemuan, kita berjumpa, kita dating dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita, dan dalam masa pertemuan tersebut, biasanya ada kawan-kawan kita yang buat cerita-cerita lawak, mereka buat cerita-cerita lucu dari sudut senda, gurau dan sebagainya, yang mana hasil daripada cerita yang mungkin menggelikan hati kita, lucu bagi kita, lawak bagi kita, menyebabkan kita ni tersenyum ataupun kita ketawa, sama ada ketawa biasa, terbahak-bahak ataupun terdekah-dekah. Dalam masa yang sama ketika peristiwa ini berlaku, kita sedang mengasah otak kanan kita tanpa kita sedari. Itu dari sudut perkataan atau suara yang keluar daripada rakan ataupun kawan kita dalam bentuk percakapan, cerita lawak tadi. Dan ada kalanya kita boleh tersenyum dan ketawa hasil daripada action, perbuatan. Kawan tu buat lawak bukan dengan cara bercakap. Kawan tu buat lawak bukan dengan cerita-cerita lawaknya, tetapi dengan aksi dia. Mungkin seorang sahabat tu dia pandai buat action, yang mana action tersebut agak lawak, action tersebut agak melucukan sehingga kita tersenyum ataupun kita ketawa juga, menghasilkan benda yang sama. Ataupun kalau kita cuba nak perluaskan konteks ini sebagai contoh. Sebab itu, majalah-majalah humor ni agak diminati. Kalau kita ambil lah pada tahun 80-an, era 80-an, kita ada majalah-majalah humor, majalah-majalah lawak seperti Gila-Gila sebagai contoh. Kita ada Geli Hati, dan era 90-an ada majalah Ujang, majalah Apa dan sebagainya, ataupun majalah-majalah yang berbentuk santai, humor ataupun lawak macam ni, biasanya lebih diminati berbanding dengan majalah-majalah yang selain daripada unsur humor tadi. Bukan kata majalah lain tu tak diminati, tetapi lebih diminati majalah-majalah yang berunsur humor seperti yang kita sebutkan tadi. Ataupun bukan dalam bentuk ini, kita kata dalam bentuk lawak yang dipersembahkan. Contoh pada era kita ataupun pada zaman kita ni, kalau kita tengok dalam TV, contohnya dalam siaran Astro dan sebagainya, ada pertandingan, maafkan saya, ada pertandingan Maharaja Lawak sebagai contoh. Dulu ada Raja Lawak saja kan, Raja Lawak 1 lah, Raja Lawak 2 lah, 3, 4, 5, kemudian masuk Maharaja Lawak, kemudian masuk Maharaja Lawak Mega, Maharaja Lawak tu, Maharaja Lawak ni. Bila kita menonton aksi-aksi daripada yang kita sifatkan sebagai pelawak-pelawak tadi, sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun action dia, dan juga perkataan-perkataan yang dituturkan dalam persembahan lawak mereka ini, menyebabkan kita tersenyum, menyebabkan kita geli hati, menyebabkan kita ketawa. Dalam masa yang sama, dia mengaktifkan dan menajamkan fungsi otak kanan kita. Ini lebih kuranglah perbahasan secara simple, santai tentang humor. Manakala yang kedua, kita sebut sebagai game. Game ni boleh kita katakan sebagai main game lah. Game yang kita duk main tu. Sama ada dulu kita main game, kita beli game sendiri ya, yang harga lebih kurang belah-belah ringgit, yang harga mahal sikit RM20, RM30. Tetapi permainan game tu terhadlah kadang-kadang satu game saja. Dulu saya ingat waktu kecil, darjah 3 kot, saya ada satu game tu nama dia Western Bar. Game ni game macam cowboy lah, tembak-tembak. Tapi
game ni dia limited lah, dia terhad. Sebab game tu tembak-tembak tu, kita tak, bila kita dah boring, bila kita dah puas, kalau kita nak main game lain, kita terpaksa beli game baru. Kita tak boleh dah nak kata dengan game ni kita nak tukar, nak main game tu, main game ni tak ada. Tu style game zaman dulu lah. Tapi sekarang ni kalau kita ada phone, download saja apa-apa aplikasi game tu, kita nak jenis racing ke, kita nak jenis war ke, kita nak jenis command and conquer ke, ikut kita. Jadi bila menyebut tentang main game ni, mainlah game apa saja, sememangnya dengan bermain game ni dia mengaktifkan otak. Sebab dalam game ni biasa contoh kalau racing, kita berlumba. Jadi dalam berlumba tu kita awalnya kena setting. Contoh pada setup awal tu, kereta kita ni kita nak kereta jenis low ke, kereta jenis tinggi ke, tayak kita nak yang tayak lebar ke, ataupun spring kita nak perendah ke, kita nak kawal brake macam tu, kita nak setting kita punya kelajuan dan pacuan dan sebagainya, banyak benda. Jadi benda ni mengasah otak kita. Tu waktu kita nak set up, apatah lagi waktu kita sedang berlumba betul-betul. Cara kita nak ambil corner, cara kita nak pecut di selekoh-selekoh tajam, bagaimana nak corner di selekoh yang biasa-biasa, darjah-darjah tertentu, ni melatih otak kita berfikir dalam jurus otak kanan tadi. Ataupun bentuk-bentuk game lain lebih kurang sama. Sebenarnya bila kita sebut game ni, jangan tertumpu kepada game macam ni saja. Kebanyakan kadang-kadang orang tanya, Ustaz main game juga ke? Ustaz pun manusia biasa macam orang lain. Cuma kita ni kalau nak main game, bukanlah hidup kita ni nak bergaming 24 jam. Ada masa-masa tertentu mungkin kita rasa puas, mungkin kita rasa boring. Buka mainlah game-game yang menjadi kegemaran ataupun kesukaan kita. Tapi dia bukan keutamaan lah dalam hidup sampai 24 jam nak main game, tak. Dan kita boleh tengok kepada game yang berbentuk outdoor, aktiviti luar. Bukan kata game dengan game tu saja, tapi game lain. Contoh kita main bola, kita main sepak takraw, kita main badminton. Semua tu boleh mengasah otak kanan. Sebab kita nak timang bola ni bukan senang. Kalau kita nampak orang main nampak senang. Tapi bila kita pergi sendiri timang, kadang-kadang kali yang kedua pun jatuh. Yang pertama tu okey, yang kedua dah jatuh. Bukan senang nak timang bola sepak takraw, sama macam main badminton. Kadang-kadang kita tebas buah tu tak kena pun. Nak semih saja. Semih apa? Semih angin, bukan semih buah pun. Tu saya lah hak tak reti dan tak pandai. Tuan-tuan hebat, tuan-tuan cekap, tu lain cerita. Baik, bila kita tengok juga bentuk jenis permainan macam ni, kita boleh tengok kaitkan daripada unsur yang agak luar daripada sifat game tadi. Pertama, game betul-betul kita main game. Yang kedua, game bersifat outdoor. Yang ketiga, kalau kita tengok sifat-sifat game yang jenis kita kata liburan santai ni, kita pergi kepada tempat, kita buat dua perbandingan sebagai contoh. Pertama ialah yang kita sebut sebagai Disneyland. Kita katakan, saya kira tak ada lah tempat kita Disneyland. Kita bayangkan Disneyland, tempat-tempat santai, tempat-tempat yang jenis theme park hiburan ni, biasanya lebih ramai pengunjung dan diminati berbanding dengan, lihat contoh saya, muzium. Kita pergi ke muzium, kita boleh tengok berapa ramai orang yang ada yang mengunjungi muzium, berapa ramai orang yang ada yang mengunjungi, kita kata pusat sains negara ke planetarium. Bukan kata tak ada orang pergi, tapi saya nak cakap nisbah, kuantiti antara pengunjung tempat-tempat macam ni dengan pengunjung seperti yang kita sebutkan di awal tadi, pastinya lebih ramai kerana lebih santai. Ataupun kita katakan, game ni boleh kita katakan sebagai hiburan. Contoh apa yang McDonald buat. Contoh bukan semua McDonald lah. Kadang-kadang ada macam hari-hari tertentu ke hari-hari special. Bila kita masuk McDonald dengan anak-anak ni, kita akan disambut dengan, bukan maskot, dia punya ikon tu lah yang nama Ronald tu kan. Yang muka macam baju berbelang-belang, kasut besar tu. Jadi mereka akan melayang kanak-kanak. Bahkan disediakan, bukan kata McDonald lah, kadang-kadang KFC tu ada taman-taman permainan yang menyebabkan benda macam ni boleh mendatangkan keseronokan kepada kanak-kanak. Ni adalah salah satu bentuk yang boleh mengasah pemikiran
dari sudut otak kanan seseorang manusia dalam ruang lingkup perbicaraan tentang game tadi. Dan yang ketiga ialah yang kita nak sebut tentang story. Baik, selalunya dalam masyarakat yang kita lebih kepada fakta lah. Sebab fakta menjelaskan situasi sebenar, lengkap dengan tarikh, lengkap dengan situasi, lengkap dengan peristiwa, lengkap dengan pelakunya, lengkap dengan tempat, lengkap dengan masa dan sebagainya. Dan orang-orang biasanya menganggap story atau bercerita ni lebih kepada hiburan. Sebenarnya bukanlah 100% demikian. Sebagai contoh kita ambil di dalam Al-Quran. Salah satu contoh surah Al-Quran dinamakan, seingat saya lah, kalau salah tolong betulkan, surah yang ke-28 yang dinamakan sebagai surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, apa makna Al-Qasas? Kisah-kisah. Jadi Al-Quran sendiri mendatangkan satu surah yang mengandungi cerita-cerita ataupun kisah-kisah. Yang ni yang kita wajib beriman, yang kita wajib percaya. Sebab kisah-kisah yang dirakamkan dalam Quran tu datang sendiri daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kata kisah-kisah dalam Quran tu khusus dalam surah Al-Qasas saja. Bahkan dalam surah-surah lain yang tidak dinamakan Al-Qasas pun banyak mengandungi kisah-kisah. Sama ada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah individu tertentu, kisah-kisah ashab tertentu dan sebagainya. Jadi konteks bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana Al-Quran bercerita, itu yang paling penting dan paling utama. Baik, kembali kepada konteks penceritaan tadi. Sebab itulah bila kita lihat rata-rata kita di awal usia remaja dulu, mengapa kebanyakan, yang ni terutamanya wanita lah, tapi orang lelaki pun ada, lebih suka membaca novel-novel, buku-buku cerita berbanding dengan bersifat macam intermediate accounting dan sebagainya. Kenapa buku-buku berat seperti intermediate accounting ataupun yang sesifat dengannya ni lebih kurang diminati berbanding dengan novel-novel ataupun buku-buku cerita yang lain? Ini kerana kembali kepada storing tadi, iaitu kembali kepada kaedah penceritaan. Begitu juga sewaktu contoh kita berada di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita melihat kebiasaannya tak semestinya berlaku demikian, tapi saya ambil sebagai contoh simple. Kenapa guru sejarah lebih banyak fan ataupun follower di kalangan student pelajar pada masa tu berbanding dengan guru yang mengajar fizik, berbanding guru yang mengajar kimia, berbanding guru yang mengajar biologi, berbanding guru yang mengajar ekonomi? Kerana konsep penceritaan tadi yang menyebabkan keseronokan dan santai lebih berbanding kepada yang jenis kena memberatkan kepala otak kita kerana mata pelajaran seperti apa kata-kata tadi, ekonomi, fizik, biologi itu jenis fakta, jenis rasional, jenis pengetahuan, jenis ilmiah, agak lebih berat kepada student dan murid berbanding dengan sejarah yang menjuruskan kepada kaedah story ataupun penceritaan. Sebab tu jugalah yang kita boleh kaitkanlah secara sedikit pada malam ni berkaitan dengan bila kita tengok YouTube sebagai contoh. Banyak YouTuber di luar sana. Tetapi bila kita tengok antara ranking dan level-level viewer, antara video-video yang bersifat santai, video-video yang YouTuber tu buat cerita-cerita lawak, cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang agak humor, lebih mempunyai ledakan viewer. Dia punya penonton, dia punya pengikut tu lebih ramai daripada yang bersifat, kita kata, yang lebih kepada otak kiri tu, yang bersifat fakta, yang bersifat logik, yang bersifat ilmu, bersifat pengetahuan. Dan ini saya nak sebut begini kepada tuan-tuan, mengapa berlaku demikian? Jadi dalam konteks ni kita tak mau menyalahkan seseorang, memburukkan seseorang, kita kata silap faham, silap prasangka pada orang. Saya kira sebagai jalan tengah husnuzon. Sangka baik kita, kadang-kadang bukan orang tak minat YouTuber-YouTuber yang bersifat fakta, bukan orang tak minat yang bersifat logik, rasional, tetapi
dalam banyak hal manusia ni kebanyakan lebih suka yang bersifat santai. Bukan kata dia tak minat benda-benda tadi, tapi dia tak mau, kita kata, memuatkan otak mereka ataupun meremehkan otak mereka dengan benda-benda yang bersifat macam tadi. Ada waktu tertentu memang mereka bagi perhatian, ada waktu tertentu memang mereka bagi tumpuan. Contohnya YouTube yang bersifat keagamaan, tetapi kenapa viewer ataupun follower tu lebih santai? Kerana dia tak mau memberatkan otak lah, dengan senang kata. Itu lebih kurang kita kaitkan dengan story. Baik itu yang melibatkan otak kanan. Yang seterusnya, yang keempat, iaitu berkaitan dengan metafor. Bila kita sebut metafor, metafora lah, iaitu kiasan. Kiasan ni dia lebih kepada high contact lah, ataupun lebih tertuju yang boleh kita sebut sebagai komunikasi secara tidak langsung untuk menyampaikan sesuatu. Baik, biasanya dikatakan, yang saya nak sebut dikatakan ini tidak semestinya tepat, tidak semestinya benar. Tetapi selalunya dikatakan orang yang mempunyai sifat metafora ataupun orang yang mempunyai keahlian dari sudut berkias ini, otomatik kebiasaannya dia punya 3 sifat sebelum ni. Itu yang saya sebut tidak semestinya. Contohlah daripada perkataan saya ni, untuk mudah faham macam ni. Siapa yang ada keahlian ataupun kehebatan dalam berkias atau metafora, dikatakan orang ni otomatik pandai buat lucu, pandai buat lawak. Dikatakan juga orang ni pandai bermain game. Dikatakan orang ni juga pandai menceritakan sesuatu kepada orang lain. Sebab tu saya kata tak semestinya ataupun mungkin hal ni benar-benar berlaku. Siapa yang mempunyai kehebatan sifat metafora tadi, mungkin ada yang menguasai ketiga-tiga bentuk kaedah penajaman otak belah kanan yang kita sebutkan sebelum ni. Baik, sebab metafora ini, orang yang mempunyai kias ni, sebab tu kita sebut dia punya high content ataupun komunikasi secara tidak langsung. Saya ingat ada satu personal lah, nama dia lebih kurang Citato ke, kalau pronunciation salah Kitato ke Citato, tapi ejaan dia C-I-T-A-T-O. Jadi Citato ni dia ada satu tagline atau falsafah sendiri, dia sebut life is never flat. Life is never flat. Sebab perkataan dia ni merangkumi salah satu dua benda. Pertama, tentang filosofi hidup dia itu sendiri. Dan yang kedua, kerana sifat fizik dia ni, yang jenis kurus tinggi, lepas tu rambut kerinting. Dan daripada dua ni, filosofi hidup dengan keadaan fiziknya ni, sehingga terungkap perkataan dia, life is never flat. Ini sebagai salah satu contoh metafor. Ataupun kadang-kadang orang yang banyak mempunyai kiasan atau mampu membuat kiasan ni, sebagai orang yang banyak dikatakan mempunyai ilmu dan mempunyai pengetahuan. Sebab kalau orang tu kurang ilmu, kalau orang tu kurang pengetahuan, bagaimana dia nak menyampaikan kiasan-kiasan? Memang semua orang boleh berkias, tetapi kias yang benar-benar berkualiti, excellent dan bermutu. Itu yang saya maksudkan. Baik, yang seterusnya, yang kelima. Baik, yang kelima ini, selepas metafora ni, dia lebih kepada apa yang kita katakan sebagai kreativiti. Sebab kita sebut tadi otak kanan lebih bersifat kepada kreativiti. Jadi kreativiti ni sebenar, sebagai manusia memang ada manusia-manusia yang mempunyai otak yang kreatif. Otak yang kreatif. Sebenarnya nak kata boleh atau tak boleh, otak manusia ni sememangnya kreatif. Otak manusia tu kreatif, cuma penonjolan, kelebihan. Kreatif tu mungkin seseorang tu lebih. Dia banyak buat benda-benda yang bersifat kreatif. Bukan kata kita tak ada kreativiti. Kadang-kadang kita pun boleh menghasilkan kreativiti tertentu, tetapi dalam jumlah yang agak kecil dan mungkin agak terhad berbanding dengan mereka yang mempunyai kelebihan untuk menghasilkan kreativiti tertentu.
Dan kalau kita melihat kepada pencipta kita sendiri, merujuk kepada Tuhan kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan bersifat kreativiti. Contoh, yang kita boleh kaitkan sifat Allah dengan kreativiti sebagai contoh nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq yang maha pencipta, itu salah satu bentuk kreativiti. Ataupun namanya yang lain, Al-Musawwir, yang maha menggambarkan, merupakan. Itu juga salah satu bentuk kreativiti. Jadi sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah, kita juga ada sifat kreativiti tersebut. Cuma bila sebut kreativiti ini, dia juga kadang-kadang dinisbahkan kepada hasil penilaian. Tak sama. Apa yang saya maksudkan ialah bila kita menghasilkan sesuatu. Bila kita menghasilkan sesuatu, kadang-kadang kita tak berpuas hati dengan karya ataupun hasilan kita tadi. Oh, awak punya teruk aku hasilkan benda ni. Awak punya teruk aku hasilkan ciptaan ni. Tetapi teruk di sisi kita, kadang-kadang orang tengok, oh hebat kamu buat ni. Kreatif lagu ni. Jadi kreatif ni, dia punya definisi tu tak sama antara satu dengan seorang yang lain. Mungkin kita anggap teruk tadi sebagai contoh, orang tengok kreatif. Ataupun yang bukan kita buat, orang lain buat. Tetapi kita pergi satu tempat tu dengan kawan atau sahabat kita, mungkin kita menganggap apa yang dipamerkan, ditunjukkan pada kita tu tak kreatif. Tapi kawan kita melihat, kawan kita meneliti, dia kata kreatif. Dan kalau kita tengok benda lain pula, kawan kita tu cakap hak tu tak kreatif, kita pula cakap hak ni kreatif. Jadi sifat kreatif ni subjektif pada pandangan dan penilaian seseorang. Baik, seterusnya kita pergi kepada visual. Visual ini memang banyak mempengaruhi otak belah kanan. Sebab tu visual tadi kita sebut antara komponen dia, gambar, komponen dia bentuk, komponen dia simbol. Jadi visual ni sebab otak manusia tersendiri, contoh yang paling banyak saya gunakan untuk diri saya. Sebab ada kadang-kadang orang tanya bagaimana Ustaz menguatkan kaedah ataupun teknik hafalan saya. Antara dua benda yang saya boleh kaitkan dengan visual, pertama ialah mind mapping. Mind mapping. Sebab kita ni manusia ada peta minda. Cuma pandai atau tak pandai seseorang mencorak dan membentukkan peta minda untuk diri kita sendiri. Sebenarnya peta minda ni boleh dibentuk ikut kesesuaian dan kondisi kita. Bagaimana kita nak bentuk bagi memudahkan kita ambil ataupun tarik balik maklumat daripada mind mapping yang kita bentuk. Ni tak sama. Secara umum, semua saya pun dianggap mind mapping. Kalau tuan-tuan buat sendiri pun, itulah mind mapping. Tapi dia punya cara, dia punya kaedah, cara pengambilan tu, bagaimana kita nak ambil balik isi dan maklumat bila diperlukan, itu mungkin berbeza. Dan yang kedua ialah yang kita panggil sebagai memorize fotografi. Sebab otak belah kanan kita ni, dia boleh memvisualkan peristiwa-peristiwa dan keadaan tertentu. Sama ada yang berbentuk diam, senyap ataupun yang bergerak. Contohlah, kita buka buku, kita kata bila kita buka buku, kita baca komik lah, kita baca majalah, tu yang bersifat diam. Dalam gambar tu bukan kartun tu bergerak pun. Kartun tu tak bergerak. Tapi bila kita baca komik tu, kita visualkan, kita tangkap benda tu dan simpan. Itu yang tak bergerak. Contoh yang bergerak, kita tengok cerita, kita tengok filem, movie, kita tengok perlawanan bola sepak dan sebagainya. Benda tu kita boleh ambil dan rakamkan di dalam, dia panggil memorize fotografi. Jadi saya nak bagi contoh lah. Kalau kita nak gabungkan antara mind mapping kita dengan memorize fotografi dan kaitan dengan otak belah kanan. Sebenarnya, secara umum kita sebut belah kanan, belah kiri. Sebenarnya ada otak tengah tu. Otak tengah tu jarang dibicarakan, jarang dibincang. Sebab otak tengah ni dianggap sebagai master controller. Yang tu kalau ada masa kita bincanglah tentang otak tengah. Mungkin pada edisi-edisi yang lain. Tetapi contohlah kita nak ambil, kita tengok perlawanan bola sepak. Suka saya kaitkan. Sebab edisi sebelum ni kita bincang Why World Cup 1986 di Mexico. Contoh bila kita nak membicarakan antara jaringan paling hebat, jaringan legenda yang boleh kita kategorikan antara terbaik abad ni,
ialah jaringan daripada Diego Maradona. Baik, bila kita nak sebut Diego Maradona, tu adalah melibatkan nama, melibatkan fakta. Bila fakta, kita terpaksa tarik otak yang belah kiri. Perlawanan pula, Diego Maradona adalah daripada negara Argentina. Fakta, guna otak belah kiri. Nak melawan dengan pasukan England. Fakta, otak belah kiri. Pada tarikh sekian-sekian lah, kita kata contoh. Yang tu belah kiri sebab melibatkan angka dan nombor. Kita katakanlah pertandingan tu berlangsung pada tarikh sekian-sekian, bulan sekian-sekian, tahun 1986. Tu kita guna otak kiri bila kita menceritakan hal tersebut. Dan kita juga menggunakan otak kiri bila kita sebut, okey, di stadium mana, tempat dia, lokasi dia, di stadium sekian-sekian. Nama stadium tu adalah kita guna otak kiri. Dan pada hari perlawanan tersebut, ni contohlah, pada hari perlawanan tersebut, kehadiran pula, contohlah kita kata 40,000 orang peminat, 40,000 orang penonton. Ni kita guna otak belah kiri. Tetapi bila kita nak menyampaikan hasil keputusan, kita kata gol 2-1, angka, nombor, kita guna otak belah kiri. Tetapi waktu kita nak menceritakan situasi, kita terpaksa menggunakan otak belah kanan. Kita terpaksa ambil mind mapping dia tu. Mind mapping tu macam mana jaringan itu berlaku. Bagaimana jaringan itu berlangsung lantas dikaitkan dengan memorize fotografi tadi. Contoh kita sebutkan, kalau pengulas sebut daripada tengah padang, Maradona mengelecik 6 orang pemain termasuk penjaga gol pada waktu tu. Dan kalau kita nak kaitkan dengan otak kanan, umum 6 orang pemain. Tapi kalau kita nak detailkan, siapa 6 orang pemain tu? 6 orang pemain tu kita kena sebut fakta. Antara yang digelecik, 5 orang pemain kan, macam Steve Hodge digelecik. Kemudian Peter Beardsley digelecik, Peter Reid digelecik, Terry Butcher digelecik, John Fenwick digelecik, sampailah yang keenam penjaga gol England, Peter Shilton digelecik. Jadi ini adalah memori fotografi. Kenapa kita boleh cerita seorang-seorang yang digelecik? Kenapa kita boleh gambarkan dia gelecik belah kanan ke belah kiri sampai penjaga gol? Sebab kita ada memori tadi. Semua orang ada waktu menonton tu sebab semua orang menyaksikan waktu tu. Tetapi kalau kita tidak gunakan dengan sebaiknya mind mapping dan memori fotografi kita, maka dia akan makin pudar, makin pudar, makin pudar. Baik. Begitu juga kita boleh kaitkan dengan bacaan-bacaan kita. Contoh, dulu kita ada bacaan majalah-majalah yang terkenal daripada Hong Kong kan. Pelukis-pelukis macam Tony Wong, Ma Wen-seng dan sebagainya yang kita kenali sebagai Anak-anak Wira, Alam Perwira, Lingkaran Terkunci, Pedang Setiawan. Yang dulu-dulu tu syok lah baca. Kita kata sebab hikmah dia tu memang bahasa-bahasa yang cantik, bahasa yang indah. Tapi mari hak zaman terkemudian ni, hak zaman jenis tumbukan seberat 32,000 tan, tendangan seberat 40,000 tan, tu jadi macam tak syok dah kita nak baca. Baik, kenapa majalah tu lebih diminati berbanding dengan novel sebagai contoh? Kerana ada unsur visualization tadi. Selain daripada kita baca kalimah-kalimah, ayat-ayat dialog tu dia ada visual. Maksudnya orang tu kena tendang, orang ni bagi penampak, orang ni terbang, orang ni sedang menggunakan hikmat tu lebih seronok untuk dibaca. Inilah kelebihan visualisasi. Begitu juga waktu kita nak mengajar murid sebagai contoh. Di sekolah hari ni, berbanding dengan sekolah dulu, contoh, kita murid-murid dulu dah memang terdedah dengan alam sekeliling, ruang lingkup persekitaran hidup kita. Kalau cikgu kata, okey, cikgu tulis perkataan belalang. Bila kita baca di papan hitam, perkataan yang cikgu tulis belalang tu, otak kita dah dapat tangkap memori belalang yang selalu kita jumpa. Hari-hari kita duduk pergi main kat padang, jumpa belalang. Kalau kita kata ada pepatung, hari-hari jumpa pepatung. Tetapi tidak semestinya demikian dengan murid kita hari ini. Kadang-kadang bila kita tulis pepatung, dia boleh baca P-E-P-A-T-U-N-G, pepatung. Kemudian akan mesti ada keluar salam, ustaz, apa benda pepatung ni? Binatang jenis lagu mana, rupa lagu mana, color apa?
Yang jarang benda ni akan ditanya oleh murid-murid yang sezaman dengan kita dulu. Jadi perlu ada visualization. Letak perkataan, ni pepatung. Letak perkataan, ni pepatung. Inilah kelebihan visualization. Dan yang terakhir ialah music. Music salah satu bentuk untuk mengasah minat ataupun mengasah kecenderungan otak kanan. Kalau ditanyakan pada saya minat muzik, ya, saya minat berhibur, saya minat muzik. Corak muzik tu campur-campur lah. Saya tidak tertentu kepada genre tertentu. Maksudnya rock ke, heavy metal ke, thrash metal ke, R&B ke, dandut ke, disco ke, pop, tak ada. Kita kira, kita dengar tu, lagu mana yang boleh menyenangkan halwa telinga kita, tak kira lah masa tu. Contoh kita kata duk dengar lagu R&B. Oh, seronok dengar lagu ni. Jadi kita seronok dengar lagu tu. Tapi tak semua lagu berentak R&B lain tu kita suka. Ataupun kita dengar lagu rock ni, sentimental, tangkap leleh, tangkap cintan dan sebagainya. Kita dengar, kita seronok tu. Jadi kebetulan genre dia rock. Tapi tak semestinya lagu-lagu rock lain pun kita minat. Itu style saya lah. Kadang-kadang orang tu menentukan genre dia mesti rock. Hak lain memang ke laut. Baik, bila sebut muzik, saya teringat kepada salah seorang patriot Scotland. Nama dia Andrew Fletcher. Dulu ada kata-kata dia yang hebat. Apa yang dia sebut? Dia kata, kamu tulislah hukum-hukum. Maksud kamu tulislah hukum-hukum ni, kalau kamu ni orang-orang yang ada otoriti tentang kerajaan lah. Kalau kamu nak tulis hukum-hukum, tulislah. Kalau kamu nak tulis perundangan, tulislah. Tetapi izinkan aku untuk menulis lagu. Kamu nak tulis undang-undang, tulislah. Kamu nak tulis hukum ke, perundangan ke, ikut suka kamu. Tapi izinkan aku untuk menulis lagu. Dan satu masa kelak, dengan lagu inilah aku akan memerintah negara kamu. Perkataan memerintah, dengan lagu ini aku akan memerintah adalah bentuk metafor, kiasan. Bagaimana memerintah? Dia nak habaknya, satu masa lagu ataupun muzik ini akan berjaya mempengaruhi rakyat sesebuah tempat, sesebuah kawasan ataupun sesebuah negara. Dan ini kita kena akui lah. Di kebanyakan negara dalam dunia pun, termasuk kita, pasti akan suka dengan hiburan yang berbentuk muzik ni. Bahkan menjadi kegilaan anak-anak muda. Tak kira genre muzik bentuk apa, hak tu minat kumpulan tu, hak tu minat kumpulan ni, hak ni solo tu, hak ni solo ni, hak ni lelakinya, hak ni perempuannya, hak ni kumpulan tu, hak ni kumpulan ni, hak ni grup tu, hak ni grup ni. Muzik tu antara menjadi sebahagian kehidupan dalam masyarakat. Itu yang dimaksudkan oleh Andrew Fletcher, salah seorang patriot daripada Scotland. Dan kalau kita melihat kepada not muzik ni, setiap not muzik ni dia punya vibration lah, getaran untuk kita kata untuk menghasilkan ketajaman dan kecenderungan otak manusia. Bila kita baca not muzik, bila kita dengar muzik rentak-rentak tertentu, terutama lirik-liriknya, seni katanya, bunyi-bunyi tu, not-not tu yang kita hasilkan daripada gitar ke, violin ke, tabla ke, piano ke, organ ke, apa ke sebagainya, dia boleh merangsang untuk mengasah dan menajamkan otak seseorang manusia. Yang ni kita bincang secara simple dan santai, dan saya harap dan mengalu-alukan komen-komen ataupun pembetulan-pembetulan sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan dalam persembahan saya. Yang penting kita semua mengharapkan redha, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perkongsian kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ilmu ni bukan milik kita. Ilmu adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita mengembalikan sesuatu ilmu tu. Kita ni tak ada apa, hanya dipinjamkan sementara. Kalau Allah ambil balik, tak ada lah ilmu pada kita. Dan mudah-mudahan sewaktu keizinan daripada Allah, ilmu yang kita ada sedikit sebanyak, tak kira apa jua jenis ilmu, cabang ilmu, kita sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dapat mengambil faedah dan manfaat. Akhir kalam, selamat malam kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.